استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan inayahnya kita masih diberi kesempatan peluang dan ruang. Masih dianugerahi oleh Allah nikmat. Dan mudah-mudahan kita manfaatkan sebaik mungkin nikmat yang dianugerah oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik kehidupan. Mudah-mudahan juga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk kita terus berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi khalifah. Yang mana khalifah yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menuruti segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidupan kita dalam keadaan mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga pada hari ini kita berada pada hari Sayyidul Ayyam, yang disebut dengan penghulu segala hari. Maka saya mengajak tuan-tuan untuk sama-sama terus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berselawat pada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kelebihan, memberi kita ganjaran dan menjadikan kita sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas daripada itu kita menjadikan sebaik-baik kehidupan. Akhi Zakir cuba respon, Ustaz punya suara macam mana? Ustaz punya sound suara, sound apa dia? Audio macam mana? InsyaAllah boleh. Cuba akhi komen Ustaz punya audio suara okey ke? Pasal tak pakai mic ni. Kebetulan pagi ni datang ke pejabat sekejap, walaupun cuti. Ada urusan nak settle sekejap pagi ni sebelum semaya Jumaat. Okey, clear, alhamdulillah. Bersepena kita berada pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, maka saya mengajak tuan-tuan sekalian yang ada dalam talian pada pagi ni secara maya, online. Marilah kita memperbanyakkan selawat kepada kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kecintaan kita, kesayangan kita, tanda kita menyintai kekasih kita yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasti kita dijanjikan dengan kelebihan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti mana ya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, dirujuk para malaikat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberi salam dan selawat kepada Rasul junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kalian diberi oleh Allah keselamatan, kesejahteraan. Ini di antara jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang berselawat kepada kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah pasti susuk badan Nabi adalah susuk badan yang paling terbaik. Di sudut akhlak adalah akhlak yang terbaik. Amalan dan contoh tauladan adalah contoh tauladan yang baik. Sudah pasti tidak ada tolak bandingan kemuliaan yang bernama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rasa cinta dan sayang, tidak ada perkara yang mana boleh terjemahkan, melainkan kita pastikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita amalkan di dalam kehidupan. Pastikan sunnah Nabi SAW kita senantiasa hayati dalam kehidupan. Baik di sudut pergaulan, baik di sudut percakapan, baik di sudut urusan kerja, baik di sudut sebagai seorang pemimpin, apatah lagi sebagai seorang rakyat. Ya sudah pasti kita mengikuti segala suri tauladan yang dibawa oleh kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi memastikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terlaksana di dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain melainkan kita memastikan ataupun memahami cara yang sebenar diajar oleh Nabi SAW. Macam mana kita nak tahu dan kita nak pastikan ia daripada Nabi ataupun sunnah? Sudah pasti kita perlu mempelajari, perlu bertanya kepada alim ulama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengajak kepada perkara peringatan yang baik, orang-orang yang mengajak kepada perkara-perkara yang soleh, mengajak kepada perkara-perkara ma'ruf. Maka kita mendengar dan menhayati serta mempelajari. Bagi memastikan pelaksanaan sunnah Nabi SAW ini sebenar-benar, bukan sekadar kita buat mengikut nafsu, tetapi mesti mengikut yang disebut lunas-lunas ilmu dan lunas-lunas syariah. Seperti mana yang dibawa oleh kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang para jemaah, para penonton pada pagi ini, di antara sunnah yang ustaz nak ambil pada pagi ini ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana perlu diamati dan perlu dihayati, dipraktikkan di dalam kehidupan kita. Dengan erti kata, kita pastikan sunnah ini terlaksana dan duduk di dalam kehidupan kita. Bukan sekadar kita bermain di bibir mulut sahaja. Bukan sekadar kita hanya mengajak orang sahaja, tetapi kita kena laksanakan sunnah Nabi SAW. Di antaranya ialah sunnah mengajak kepada perkara-perkara yang mana baik, perkara-perkara yang mana membawa kepada kebaikan, membawa kepada kebajikan, membawa kepada apa dia disebut kepada pahala. Ini sunnah Nabi SAW.
berkait dengan perkara sunnah, sudah pasti amat berat untuk kita ajak dan untuk kita amal. Kalaulah kita mampu mengajak orang, terkadang kita gagal melakukan. Akan tetapi kalau kita mampu mengamalkan dan mengajak orang, alhamdulillah. Dalam bab ini kita perlu mengamalkan. Kita amalkan diri kita menunjukkan contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mencontohi. Maka apabila mencontohi ataupun kita memulakan sunnah, maka sudah pasti di khalayak ataupun di kalangan orang ramai akan melihat bagaimana kita menterjemahkan sunnah dengan cara betul. Bukan sekadar kita hanya bercakap tetapi kita tidak melaksanakan. Tetapi apabila kita melaksanakan, kurang bercakap, maka sudah pasti kesannya adalah begitu yang disebut hebat. Kalau kita hanya sekadar sembang ataupun cakap, nanti orang cakap pada kita, ini sembang je, buatnya belum tentu. Ini yang kita tak mahu. Yang ni yang kita tidak nak. Hanya sekadar orang cakap, ini sembang sahaja. Tetapi apabila kita mendahulukan dengan perbuatan amalan kita, maka sudah pasti orang melihat dan orang akan menarik. Dan orang akan tertarik dengan cara sunnah kita amalkan. Kalau hanya sekadar kita bercakap tetapi kita tidak amalkan, praktikkan, maka sudah pasti orang yang kita ataupun di luar sana melihat, dia nak amal lebih-lebih lagi lah payah. Pasal dia tengok kita sendiri pun kadang-kadang cakap bab sunnah tetapi kita sendiri tidak amalkan sunnah. Ini yang perlu kita faham, saudara-saudara sekalian, untuk menikmati ataupun untuk memastikan supaya sunnah ini dilaksanakan ataupun dipraktikkan dalam masyarakat. Pastikan kita dulu mengamalkannya dan kita mesti menunjukkan sebenar-benar sunnah. Menunjukkan sebenar-benar ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita faham. Jangan kita hanya sekadar menunjuk menuturkan di bibir mulut, tetapi kita gagal untuk melaksanakan. Bukan tak ada kebaikan, ada. Cakap di bibir mulut ni saja ada. Tetapi keberkesanan dia tidak seperti mana kita laksanakan. Itu kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam dakwah Nabi menunjukkan contoh akhlak yang paling terbaik. Dia punya persen Nabi menunjukkan akhlak terbaik itu lebih tinggi bila berbanding dengan penuturan, berbanding dengan percakapan. Akhlak Nabi SAW melalui tauladan ini berpotensi untuk meraih minat di kalangan orang yang melihat, di kalangan masyarakat. Berbanding dengan di kalangan bercakap sahaja untuk meraihkan, itu adalah kesukaran. Jadi apabila kita mengamalkan, mempraktikkan, membudayakan dengan kehidupan kita, segi percakapan, perbuatan, di segi pergaulan, di segi perhubungan, macam-macam. Cuba kita hidupkan cara sunnah, di antaranya percakapan yang mana berunsur kebaikan. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khaira aw yasmut. Siapa-siapa yang mengatakan dia beriman pada Allah dan hari kiamat, maka kata Nabi, falyakun khaira aw yasmut. Maka hendaklah ia berkata kebaikan ataupun dia berdiam diri, tidak berkata kalau tak mampu. Ini di antara contoh kita berbicara. Bila perbicaraan kita tahu benda ni adalah betul atau kesahihan dia, maka kita bicara dengan cara baik. Tapi kalau kita tidak pasti dengan kebetulan ataupun kepastian, jangan cuba kita bicarakan. Jangan sekadar menjadi perbicaraan itu haluan telinga semata-mata. Jangan sekadar kita bercakap untuk sedap telinga dengar.
Kalau kita melihat percakapan yang untuk disedap ataupun menjadi haluan telinga, maka percakapan ini percakapan yang berbentuk beberapa menatijahkan ataupun membawa kepada keputusan. Antaranya kalau cakap sekadar untuk melunakkan suara ataupun melunakkan haluan telinga mendengar, maka percakapan ini dibimbangi percakapan yang mana hanya sekadar menjadi haluan telinga. Tetapi di segi implikasi kesan kepada kebaikan jauh sekali tidak ada. Ini percakapan yang agak bahaya. Yang kedua, percakapan yang direka-reka untuk menarik perhatian orang dengar. Percakapan ini tak betul pun. Terkadang untuk menarik perhatian. Supaya orang menarik dan orang nak dengar. Maka dia mereka-rekakan kepelbagaian rekaan. Dalam bentuk rekaan itu adalah seumpama tidak logik. Apabila orang dengar, kadang-kadang boleh juga orang menarik. Ataupun boleh juga menyebabkan orang terhibur. Nah, walahal kadang-kadang tak ada apa-apa pun. Bahkan di sana, unsur sia-sia tu lebih berbanding dengan orang panggil apa dah, kebaikan. Sia-sia. Yang paling kita duka cita bila unsur-unsur percakapan tadi menyentuh individu-individu, menyentuh perihal orang lain, dah mengkritik, apatah lagi menaibkan. Ini penyakit yang cukup bahaya yang membimbangkan kita di saat kita ini nak menghidupkan sunnah, sedangkan kita gagal untuk mengurus segala apa yang kita cakap tadi dan menyebabkan ia menatijah ataupun memberi keputusan yang negatif. Ini perlu kita jauhi. Ini bukan sunnah. Ini namanya punah. Sunnah lain sunnah. Sunnah ni dia tidak akan mengada-ngadakan perkara-perkara yang mana boleh mendatangkan kekeliruan, boleh mendatangkan keraguan, boleh mendatangkan perasaan syak wasangka buruk disebabkan kita mengeluarkan kenyataan ataupun statement yang tidak ataupun yang salah. Ini di antara perlu kita hayati dalam kehidupan bagi memastikan kita menjaga sunnah percakapan, kerana kita nak pastikan percakapan kita yang tadi yang kita keluar mesti daripada ilmu, daripada keimanan, daripada keikhlasan serta ia memberi kebaikan. Nah, ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena faham dan kita kena hadam dan kita kena pastikan supaya ia benar-benar dah berada dalam keadaan yang betul dan berada dalam keadaan yang disebut sebagai sebaik-baik perkataan. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan yang berkongsi pada pagi ni, yang share link pada pagi ni, terima kasih. Cukup satu je Ustaz sebut. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang yang seterusnya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dalam tazkirah pagi Jumaat yang pendek ni, walaupun pendek, insya-Allah mudah-mudahan ada kesan kepada tuan-tuan yang mendengar pada pagi ni. Wallahu a'lam. Jangan lupa selawat pada Nabi. Jangan lupa kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. InsyaAllah kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.